Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan media yang tunggu lama untuk mendengar rumusan perjumpaan hari ini yang diadakan antara perguruan silat seluruh negara bersama dengan Pusaka dan juga Patriot Malaysia. Ini adalah hasil daripada panggilan ataupun seruan Mahguru Bardin sebagai seorang pesilat yang telah bersama berpuluh tahun mengikuti apa yang sedang berlaku dalam negara kita yang ditimbulkan oleh gerakan yang dipanggil bersih yang diketuai oleh Amiga yang boleh membawa perpecahan rakyat Malaysia, yang boleh membawa kestabilan keamanan negara dan boleh menimbulkan suasana tegang, iri hati dan juga rasa benci sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, dan juga unsur-unsur Amiga yang kita tahu latar belakangnya banyak selama ini menekan kedudukan orang Melayu, kedudukan agama Islam, dan sebagai anggota pesilat kita merasa tertekan jika kita tidak menyuarakan pandangan dan pendapat kita dengan kerja-kerja yang beliau ingin lakukan untuk pergi ke Istana Negara untuk menumbangkan kerajaan dengan memberi alasan kononnya demokrasi pilihan raya di negara kita tidak demokratik. Kerana itu sebelum terlambat, kita tahu kita telah menghadapi banyak peristiwa sedih dalam negara kita seperti peristiwa MI 13 dulu. Kita tidak mahu kerana inginkan kuasa di luar demokrasi. Mereka melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan kerajaan, dan jika tidak balas diambil pula oleh kerajaan. Misalnya kalau mereka boleh berarak ke Istana Negara untuk menumbangkan kerajaan, kerajaan pula boleh berarak ke negeri-negeri pembangkang untuk menumbangkan pula mereka, dan akhirnya negara kita akan menjadi negara yang tidak aman. Nah, ini tidak baik bagi negara kita Malaysia. Kita sebenarnya mendukung prinsip hukum negara. 5 prinsip yang kita tahu: percaya kepada Tuhan, percaya kepada Raja dan Negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan juga kesopanan dan kesusilaan. Inilah yang kita dukung. Inilah yang kita cipta selepas peristiwa MI 13. Dan jika berlaku apa-apa peristiwa tegang dalam negara kita, kita rujuk balik kepada rukun negara. Dan nampak perbuatan Amiga dan penyokongnya boleh membawa ketidakstabilan kepada negara, maka kita kena junjung prinsip rukun negara. Sebab itu apa yang ingin dibuat oleh Datuk Razif Bardin, kita dah bincang dalam mesyuarat khas Pusaka 3 hari lepas di Melaka, kita menyokong. Dan hari ini perjumpaan dengan 211 perguruan seluruh negara juga penyokongnya, dan juga dengan Patriot. Kerana itu kita membantah sekeras-kerasnya perbuatan yang tidak baik begini, dan kita harap beliau akan hentikan demonstrasi jalanan beliau. Dan jika beliau teruskan, Pusaka sendiri pun tak boleh nak kawal perasaan pesilat-pesilat seluruh negara. Tadi dalam masyarakat pun panas dan kalau jadi apa-apa hal, Amiga perlu bertanggungjawab. Kita tahu beliau begini lama menghina orang Melayu dan Islam, kita menahan terlalu lama. Dan saya bimbang jika ini besok tidak dapat dikawal, huru-hara akan berlaku dan Amiga perlu bertanggungjawab. Dan kalau ini berlaku, tak siapa yang untung dan tak siapa yang mendapat faedah. Sebab itu sebelum terlambat, Amiga perlu berhentikan kerja yang tak baik ini. Dan di samping itu kita juga meminta supaya ahli-ahli pesilat seluruh negara, kita ada 4 juta lebih, supaya jangan terlibat
ataupun melibatkan diri dalam perbuatan haram yang dan dianjurkan pada 9 Julai ini. Dan kita akan pertahankan negara kita, pertahankan 5 prinsip hukum negara. Dan tadi ada juga permintaan daripada tuan yang hadir supaya kerajaan mengambil tindakan tegas pada Amiga, termasuk melucutkan kelayaktannya dan wang daerah dan sebagainya. Saya percaya kerajaan sekarang ni agak sukar untuk melakukan sesuatu tindakan yang begini, nanti dianggap tidak memberi hak kepada rakyat, kepada individu. Tetapi ramai yang berpendapat, apalah gunanya kalau besok dah menjadi huru-hara dalam negara, baru nak diambil tindakan. Dan kita tahu memang sukar bagi kerajaan, tetapi terpulanglah kepada rakyat. Jika rakyat inginkan keamanan, maka kita kena sokong kerajaan yang menghormati perlembagaan negara. Dia kalau nak sampaikan surat, dia boleh sampaikan buat memorandum, hantar wakil di bawah orang 10 orang ke istana ke, nak hantar ke Jabatan Perdana Menteri ke, nak hantar kepada siapa, dia boleh hantar. Tapi mengapa nak demonstrasi? Dia nak tunjukkan kekuatan, nak tombangkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi kita sebagai penyokong keamanan, kalau mereka nak buat begitu, kita pun boleh buat perkara yang sama. Sebab itulah kita ingatkan kepada Amiga, ikutlah cara demokrasi yang sebenar. Saya baca juga apa yang beliau sebut, katanya nakkan undi pos ditiadakan. Beliau pun masa bertanding Presiden Majlis Peguam pun, beliau pun guna undi pos. Beliau kata mesti ada pangkal pakai dawat. Kalau pangkal pakai dawat tu tak boleh diiktiraf, takkanlah pembangkang menang 5 kursi 5 negeri. Dan kalau Malaysia ni tak ada kebebasan, takkanlah beliau bebas bercakap sampai sekarang. Sebab itu demi kebaikan negara, saya lagi sekali lah berharap Amiga jangan ambil ingat apa yang telah disuarakan oleh rakyat majoriti, termasuk pesilat-pesilat. Beliau perlu bertanggungjawab jika beliau teruskan, dan jika sesuatu yang tak baik berlaku. Inilah amaran pesilat kepada Amiga. Dan saya sendiri sebagai Presiden Pesaka memang tak boleh kawal pesilat saya. Kerana tadi pun masing-masing dah panas Kalau mereka diberi kebenaran, hari ini pun mereka sanggup bertemu dengan Amiga dan kunjung-kunjungnya. Tapi saya percaya kita ciptakan keamanan. Saya harap semua perlu menghormati perlembagaan negara, menghormati prinsip negara. Terima kasih. Saya nak tambah sikit tambah sikit. Ada pihak yang mendakwa. Tuan-tuan boleh tanya, wakil yang ada di sini. Ada pihak yang mendakwa adila saya, Datuk Majid, kononnya silat gayung pusaka, ada bersama dengan mereka. Saya dengan sekeras-kerasnya mengatakan pasal SMS yang sedang dikeluarkan ini adalah permainan politik, dan orang silat dia tak pandai berpolitik. Jadi mana ni dia, gayung pusaka, dia bersama dengan kita dan bersama dengan saya pada 9 hari bulan. Ini wakil gayung pusaka. Isyarkan. Saya mewakili Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Selangor, Kelantan, dan insyaAllah mungkin mewakili Pusaka Gayung Pusat. Kami menafikan akan terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam perhimpunan bersih yang akan diadakan pada 9 Julai nanti. Dan kami adalah orang yang pertama yang akan menjadi penghalang untuk Tuan-tuan sudah dengar lah. Mana kita ada sekarang, kita jangka hari itu 100 je yang saya kata, tapi hari ini kita ada 211, termasuk kontrak Patriot ya. Dia punya bos pun ada di situ. Okay, question. Adakah ini
bermakna bahawa pesaka tidak akan turun padang pada Julai 9 berjaga juga Bersilat bersilat. Macam saya sebut tadi, kita membantah tindakan Amiga dan kuncu-kuncunya untuk menimbulkan huru-hara dalam negara kita. Dan pesaka membantah sekeras-kerasnya apa yang akan berlaku nanti. Kita pun tak tahu apa akan berlaku kerana perasaan nampak tak dapat dikawal. Saya juga bimbang akan berlaku macam peristiwa Mi 3 Ban dulu kerana ramai yang ada ni ada sejarah lama dan ni sejarah lama kita jangan ambil ingat. Tadi dah cerita balik cerita-cerita lama, jadi jangan ambil ingat lah. Agaknya mungkin kita dulu tak perasan bagaimana dulu berlaku di Kuala Lumpur dan akhirnya kita dapat bina balik keamanan negara sekarang. Dan kalau ada yang nak mencuba, kita harap jangan mencuba. Ini nasihat kita sebagai orang tua. Tapi besok kalau dah nasi jadi bubur, semua dah terlambat. Jangan salahkan pesilat, jangan salahkan orang ramai, salahkan Amiga. Kerajaan tak boleh disalahkan. Kerana kalau kerajaan ambil tindakan, nanti orang kata kita tak demokrasi. Tangkap dia, bawa SA, orang kata tak adil. Tapi kalau rakyat ramai berpendapat beliau patut dia ambil tindakan, maka saya fikir kerajaan perlu ambil tindakan. Silat tadi jelas, perlu ambil tindakan sampai buang kerakyatannya. Kita biar hilang seorang, yang hilang ramai orang. Apa gunalah orang macam ni jadi rakyat Malaysia? Satu faedah pun tak ada kepada negara kita. Saya ulang balik, demokrasi very clear. Kita pilihan raya lagi 2 tahun. Apa yang nak jatuh ke kerajaan sekarang? Kalau nak hantar memorandum bawa 5 orang, pergilah hantar. Tunggu pilihan raya. 1 orang ada 1 undi. Mengapa nak jatuhkan kerajaan sekarang? Dia boleh masuk pilihan raya, dia boleh bertanding, dia boleh tubuh parti Amiga ke parti apa, tubuhlah. Dia mengapa nak huru-harakan negara kita? Apa faedahnya? Nak jadi Mesir, nak jadi seperti negara-negara luar. Pasal mereka suka cara negara luar, jadi eloklah jadi rakyat negara luar. Itu pandangan pesaka yang cukup jelas. Ya. Okey, jika dan Amiga menyahkan amaran segala bentuk amaran yang dikeluarkan terhadap beliau, termasuk dengan amaran hari ini daripada pesaka sendiri, kemungkinan untuk pesilat-pesilat turun padang untuk menyertai Islam itu macam mana? Kemungkinan dia? Kita tak minta sekali. Itu dia dulu Kita pun tak bincang turun padang. Kita tak cakap. Kita cerita, kita bantah tindakan dia. Kalau dia tetap berkeras nak Kita berkeras lah. Dia tengok berlaku. kekerasan dia macam mana? Bagi kita tak ada tindakan, kita nak bertahan di istana. Tapi kalau apa-apa berlaku, jangan salahkan Silap lah. salah sebadan Amiga itu. Ya. Dia punya tu perlu jelas, bukan kita menyertai bersih tau. Maknanya tadi tu bila you kata kita menyertai bersih tu silap. Maknanya kita akan menentang dia. Kita menentang dia daripada buat kerja tu. Kalau kata turun padang pun turun padang untuk menentang. Ya, dalam konsep menentang. Bukan penyokong. Mempertahankan kedaulatan negara. Sah dan wajib. Kita akan pertahankan negara kita dan raja kita. Itu kita punya matlamat yang sebenarnya. Jadi untuk Fadruk, apakah Fadruk akan bersama dengan apa? Sebuah kemusikan? Ya, semua yang ada pada hari ini telah diperjelaskan tentang peranan Patriot. Saya dah sebut daripada awal, kehadiran Patriot adalah mewakili the silent majority. Hak rakyat yang terbanyak tak boleh dicabut, tak boleh dicabuli, tak boleh dirampah. Waima apa berlaku sekalipun atas nama demi tanah air, agama, bangsa dan tanah air, Patriot, bagi pihak Patriot saja, kita tetap akan turun 9 Julai pertahankan tanah air daripada pengkhianat Amiga dan seluruh cuak-cuak. Sama ada apa yang diperbincang pada hari ini, saya nak maklumkan bahawa pesaka yang terdiri daripada 211 perguruan silat yang membabitkan 4 juta ahli mempunyai perasaan yang sama tentang tindakan mereka. Itu adalah hak, tapi mereka alhamdulillah dalam perbincangan bersama dengan
Patriot dalam soal membantah dan juga menentang habis-habisan sebagai benteng demi tanah air dan rakyat terbanyak. Maha Guru dah katakan dengan jelas, besar-besar akan keluar menentang. Cara bagaimana kita menyokong ya, jangan salah faham ya. Kita tak menyokong. Ustaz, dan pusaka selain dengan Patriot akan bekerja sama dengan NGO juga, macam Gerak Aman. Gerak Aman ada 57 NGO yang bekerja sama yang membantu. Mana pihak yang ingin bekerjasama dengan pusaka, kita dengan pesilat kita menghalau-halukan. Kita ingin negara kita aman dan damai. Semua orang nak main politik, kita tak ada masalah. Ambiga ke, siapa ke, daftarlah sebagai ahli politik, daftar calonlah apa nama calon bebas apa tak apa, tapi bukan demonstrasi atas jalan raya. Kalau ada cadangan, hantarlah secara bersopan. Kan, hantar orang kecil 4-5 orang, pergilah hantar apa nak hantar, tak ada apa masalah. Ini nak bergerak bawa 10,000, pesilat boleh bawa 20. Kalau dia bawa 20, kita boleh bawa 100,000. Dia bawa 100, kita ada 1 juta. Dia bawa juta, kita ada 4 juta. Terpanggil aja. Tak ada apa masalah kan. Tapi apa yang untungnya? Kerana kita memilih kerajaan menerusi sistem berdunia pilihan raya. Masa pilihan raya besok unilah, tak siapa tahu siapa muni siapa. Kan senang kan? Yang dia nak jadi hero apa? Hero kartun. Semua cari popular yang menghina orang. Ini bukan orang yang kita kenali lah. Kita tahu latar belakang Ambiga kan, banyak masa menghina. Dan orang macam ni pula nak jadi hero negara kita. Saya fikir kalau inilah yang kita pilih, itulah negara kita pada masa depan. Yang tak patut diberi laluan untuk membawa ruhara negara kita seperti di negara lain. Kalau dia minat nak ikut cara negara lain, tu tadi ada ahli kata, jadilah rakyat negara lain. Kita ni nakkan keamanan kan? Kita ni membela kaum, membela agama kan? Negara kita sedang menuju negara maju kan? Ada masalah-masalah, kita boleh cadang dalam parlimen, mereka boleh cadang kan? Puas orang dia cadang dalam parlimen, apa nak lagi? Kita pun heran lah apa yang dia kena. Yang jelas tuan-tuan dan puan-puan sekalian, matlamat pusaka dan guru-guru silat mempertahankan generasi akan datang, nasib-nasib anak-anak dan cucu-cucu akan datang. Inilah matlamat kami guru-guru silat. Jadi kita minta hormati dan biarkan keamanan berterusan. Jangan cabar orang-orang silat dan guru-guru silat. Kalau pesaka nak turun padang pada Julai 9, kalau bertempur macam mana nak bersilat dengan aktivis? Kita dah self-defense. Kalau orang tempur kita lawan lah. Dia kalau dia kacau kita, kalau dia body contact dengan kita lawan lah. Barang terbang nanti. Apa lagi free ya? Kita tak ada apa. Kita tak lawan, adakah pesaka akan? Kita akan tahan dia jangan buat kerja masuk istana. Kita tak akan bagi. Kita tak akan bagi. Dia kena tak lawan sebalik ya. Kalau tak nak lawan, jangan datang 9 Julai. Lagi lawan. Maksudnya pesaka akan bersedia untuk bertahan. Ya, kita bersedia sepenuh. Bersedia walau apa terjadi, apapun keadaan. Bersedia untuk berisai ya. Tahu kau berisai. Tadi saya dah sokong berisai ya. Datuk Seri, katakan Pak Sembilan hari bulan nanti kan, macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri dia orang bawa 10, satu bawa 20, dia bawa 20, satu bawa 40. So takkan masa tu jadi makin ramai dekat situ. Lepas tu mungkin polis dia tak memilih siapa sekalipun masa tu, tak pilih siapa. Anda kata pihak pesaka, orang pesaka tertangkap apa yang berlaku? Bila kalau Ambiga ada permit kan, dia ada dapat kebenaran. Jadi kalau dia pun dapat kebenaran, kita pun ada kebenaran juga kan. Itu pandangan pesilat. Kalau dia boleh bawa 10,000, mengapa kita tak boleh bawa 20,000 kan? Jadi tak ada apa masalah. Pasal apa, kita tak setuju cara dia yang tidak demokratik. Kerana itu terbaik dia mesti berhenti. Dan kalau dia nak teruskan, pahlawan-pahlawan silat dah bersedia. Dengan berkursi roda pun akan tiba juga. Itu ikrar Maha Guru Mardin.
dengan pesilat-pesilat seluruh negara yang hadir dalam perjumpaan hari ini. Datuk Sri, demi keselamatan negara kita pada masa hadapan. Datuk Sri, pesaka dia menyediakan khidmat guaman jika ada berlakunya tangkapan ke atas ahli. Kita dalam pesaka berbanyak lawyer ada. Amiga pun lawyer, kita punya lawyer kalau lawan lawyer dia. Datuk Sri, tidakkah dengan ramai orang berkumpul ini menyukarkan kerja pihak kuasa? Itu patut Amika fikir. Patut Amika fikir sebab dia yang nak buat huru-hara, bukan kita. Betul. Itu Amika. Amika patut fikir kerana dia ramai orang pada hari itu akan menderita. Driver taksi, bisnes, orang hotel, semua ni. Itu sepatutnya mereka fikir, bukan kita. Kita kalau dia tak buat, kita tak pergi. Itu kerja, bukan kerja kita memikir. Dia patut memikir, pihak dia patut memikir berapa susahnya orang, termasuk polis sendiri. Saya rasa kalau orang pertama ketangkap patutnya Amika lah. Apa kita pula? Betul. Pasal dia tak nak kustan. Betul. Dia nak huru-hara, dia nak buat satu pencemaran dalam istana. Mana kita boleh kenalkan? Orang silat ni tak dengan raja. Dia tak boleh dipisahkan sebab silat ni berasal dari istana. Silat berasal dari istana. So kita mesti pertahankan. Sebab kita sudah lihat dulu apa berlaku, dan kali ini kita tidak mau benarkan ini berlaku. Selagi kita ada Datuk Sri, sarana untuk menunjukkan kewarganegaraan Amiga ni, adakah ini dengan sebulat suara dari pesaka? suara tentu sebulat suara sebab kita anggap kita anggap Dia bagi dia nyamuk. Datuk Sri, kenapa kita tidak boleh menyekat benda berlaku sebelumnya 9 bulan? Kita serah kepada pihak berkuasa. Tapi macam saya sebut, kalau macam dulu kita tahu benda nak berlaku, kita ambil tindakan. Betul. Tapi sekarang kalau kita ambil tindakan, orang kata kita tak demokrasi. Jadi kerajaan pun dalam keadaan serba salah. Banyak kata jangan tunggu nasi jadi bubur. Jadi nak tunggu bubur macam mana kan? Mungkin nak tengok dulu orang bertempur baru nak ambil tindakan, agaknya itu yang terbaik. Maka rakyat akan menentukanlah mana baik. Tapi kalau ramai kata perlu ambil tindakan, saya fikir mudah sikit kerajaan ambil tindakan. Tapi kalau ramai diam saja, kerajaan ambil tindakan, nanti orang kata kerajaan kita tak demokrasi. Orang salahkan juga kerajaan. Jadi kerana itu, the silent majority mesti bersuara. Baguskah negara kita ni hari-hari demonstrasi? Ya. Besok ada orang pula kata saya nakkan lesbian di Malaysia, demonstrasi pergi istana. Satu lagi orang pula kata gerakan homoseks di Malaysia, kita pula pergi istana. Satu lagi kata saya nak demonstrasi, saya nak benarkan blue film di Malaysia, pergi istana. Lepas tu saya kata saya nakkan majalah Playboy dibenarkan di Malaysia, pergi istana atas nama hak asasi manusia. Semua orang akan cakap demikian kerana masing-masing ada citra masing-masing. Apakah kita nak benarkan? Ya. Jadi kerana itu kita mesti berfikiran waras kan, pegang balik kepada nilai-nilai murni. Kita negara demokrasi. Nak bilang raya ada masa pergi mundi kan, nak tubuh parti tubuh, ada tak suka tekap parlimen ada, dia wakil pun banyak, Dewan Negeri ada, tak ada surat kita benarkan. Tapi buat apa pergi demonstrasi atas jalan? Nak ceramah kita benarkan, boleh ada ceramah dalam markas, dekat permit Padang, kat Melaka ceramah, saya tunggu di depan, dia ceramah depan, saya boleh tunggu di sini. Saya tanya dia apa kau nak, saya jawab, dia jawab. Pukul 12 tutup, terima kasih banyak, wassalamualaikum, semua balik. Happy je. Mula bilang raya, apa nak tunggu demonstrasi? Kalau kita kata kita nak kebebasan, saya kata tadi macam-macam orang nak demonstrasi. Apakah negara kita nak hari-hari demonstrasi? Malaysia saja hari-hari orang kempen pilihan raya. Negara lain kebanyakannya masa pilihan raya kempen, lepas tu buat kerja. Di Malaysia ni hari-hari kempen, kerja kurang, kempen. Apa nak jadi? Kalau dah kalah, tunggu masa besok bertanding, lawanlah balik, timbul masa. Tak ada apa masalah. Jadi dia nak wujudkan satu suasana Malaysia patut menjadi tempat demonstrasi harian. Itu saya kata nanti macam-macam cara demonstrasi akan datang.
orang ni akan minta demonstrasi, orang ni demonstrasi, tak, untuk hak pribadi. Tu saya sebut ulang balik kan. Nanti ada demonstrasi, saya nak lesbian dibenarkan di Malaysia, saya nak homosek dibenarkan di Malaysia. Demonstrasi lagi, saya nak pedofil dibenarkan, saya nak playboy dibenarkan. Bolehkah macam tu? Malaysia bukan negara demikian. Eropah boleh, dia ada agama, tapi nilai agama dia tak ikut. Sudah jadi negara sekular, plural dan etis lah boleh kata, dan negara liberal yang tak tentunya bangga. Ada agama, tapi hanya agama ditinggalkan. Kita tak nak Malaysia ke arah itu. Okey. Perkasa akan bekerjasama dengan Pesaka akan bekerjasama dengan Perkasa pada hari itu. Tolong bagi nasihat kepada mana sebab benda ni kan semua seluruh negeri akan turun kan. Maka kita bagi nasihat kepada orang-orang Melaka. Kalau turun. Nasihat saya senang saja, jangan libatkan diri dengan bersih yang tak bersih, bahkan kotor. Okey.